Mulakanlah sekarang PDPR kita. Baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, jadi hari ini kita nak sambung balik topik PDPR kita pada minggu lepas, iaitu dalam bab 5 pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Okey, baiklah, untuk permulaan, saya nak kamu semua tengok bangunan ini. Ini satu bangunan ikonik di Sarawak. Apakah nama bangunan ini? Apakah nama bangunan ini? Siapa nak jawab, sila buka mic. Apakah nama bangunan ini? Dia terletak di Kuching, Sarawak. Siapa pernah pergi? Fort Margherita. Okey, betul. Fort Margherita yang terletak di Jalan Astana. Okey, apa kaitan bangunan ini dengan ini yang dalam kawasan ni lah. Dalam kawasan Fort Margherita. Okey, apa kaitan bangunan ini dengan topik yang akan kita pelajari sebentar lagi, iaitu berkaitan dengan perluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak. Okey, perluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak. Okey, sebenarnya ini sambungan topik daripada minggu lepas. Baiklah. Okey, dalam buku teks muka surat 109, kamu boleh baca apa yang dinyatakan dalam itu, iaitu apa yang akan anda pelajari, elemen kewarganegaraan dan nilai civic dan kemahiran pemikiran sejarah dalam buku teks muka surat 109. Kamu boleh bacalah. Okey, saya nak fokuskan untuk PDPR hari ini ialah objektif dan kriteria kejayaan murid. Okey. Objektif PDPR dan kriteria kejayaan murid ialah, yang pertama, menjelaskan 5 usaha atau tindakan James Brooke mengukuhkan kuasa di Sarawak. Okey, yang kedua, menjelaskan 2 faktor yang menarik minat pemodal asing untuk menguasai Sabah. Okay, yang ketiga, menjelaskan 4 syarat yang mesti dipatuhi oleh SBUP untuk menerima piagam diraja. Baiklah, yang ketiga-tiga fokus kita pada hari ini, nanti cikgu minta kamu buatlah secara kumpulan, nanti cikgu akan bagilah nanti. Okey, sementara itu kita akan teruskan dengan topik pengajaran kita pada hari ini, iaitu pengukuhan kuasa James Brooke. Kalau dalam buku teks muka surat 117, pengukuhan kuasa James Brooke. Okey, yang pertama sekali kita lihat. Okey, James Brooke ini berusaha mengukuhkan kuasanya apabila dia start mendapat kuasa. Bila dia mula mendapat kuasa, dia cuba meluaskan lagi kuasanya di Sarawak. Di antara tindakan usaha James Brooke ialah, yang pertama ialah dari segi kekuatan tentera. Kena ingat, keyword dia ialah tentera. Okey, sebenarnya James Brooke ini mendapat bantuan dan sokongan daripada tentera laut British. Yang mana semasa peristiwa kubu kuat orang Iban di Sungai Saripas dan Sungai Sekerang dihancurkan oleh kapal perang HMS Dido, iaitu kapal perang milik British. Itu dari segi kekuatan tentera. Yang kedua, kita lihat James Brooke menentang kebangkitan orang tempatan. Beliau menganggap kebangkitan orang tempatan sebagai lanun. Lanun. Okey. Alasan dia diterima oleh British dan disahkan oleh British. Maknanya British anggap tindakan James Brooke ini betul. Okey, yang ketiga, James Brooke memperoleh sokongan sebahagian masyarakat tempatan. Iaitu sebahagian besarnya beliau mendapat sokongan daripada orang Melayu dan orang Iban. Seterusnya ialah James Brooke mengambil kesempatan daripada pertelingkahan yang wujud dalam masyarakat tempatan. Iaitu James Brooke campur tangan dalam
pertelingkahan yang berlaku di Mukah contohnya. Apa dia pertelingkahan? Pertelingkahan ni ialah pergaduhan ataupun peperangan. Okey. Di mana James Brooke menyokong Pangeran Matusing yang berkonflik dengan Pangeran Ersad di Mukah. Di mana Pangeran Ersad dan anaknya Pangeran Nipah lebih dihormati oleh masyarakat tempatan. Sokongan Brooke terhadap Pangeran Matusing membolehkan kekuatan masyarakat tempatan di Mukah berpecah belah. Okey, kemudian seterusnya adalah kita tengok James Brooke juga menghapuskan tokoh tempatan yang menentang kedudukannya dengan cara menyingkirkan atau membuang tokoh-tokoh tersebut ke tempat lain. Seperti James Brooke telah membuang Sharif Masahu ke Singapura kerana terlibat dalam pakatan menyingkirkan Brooke. Kemudian yang kedua, Datuk Petinggi Abang Abdul Ghafur bin Abang Kohar pula dibuang ke Melaka. Ini cara James Brooke menghapuskan tokoh tempatan. Okey, yang seterusnya ialah memperkukuh pertahanan Sarawak. Itu dengan cara membina benteng dan kubu yang dilengkapi dengan meriam dan didirikan di kawasan strategi. Seperti yang kita lihat di Fort Margherita pun ada. Fort Margherita, kalau kamu pernah pergi, ada meriam lama yang masih dijaga rapi oleh Kerajaan Sarawak. Itulah meriam yang ditinggalkan oleh kerajaan James Brooke. Okey, kemudian pada tahun 1849 kubu di Sungai Sekerang dibina selepas Perang Beting Maru tamat. Kubu tersebut dibina bertujuan memerhati pergerakan kaum Iban Sekerang daripada menentang pentadbiran Brooke. Dan pada tahun 1849, kubu ini dinamakan sebagai Fort James. Okey, kemudian Ranger Sarawak pula ditubuhkan untuk mengawasi keamanan dan pertahanan pada tahun 1862. Okey, akhir sekali ialah sokongan keuangan duit. Bila dah ada duit, maka banyak perkara yang James Brooke dapat buat. Seperti beliau mendapat sokongan keuangan daripada pemodal Eropah, iaitu Baroness Angela Burdett Counts. Okey, itu dari segi sokongan keuangan. Okey, sekarang kita lihat pula kronologi perluasan kuasa dinasti Brooke. Kamu boleh lihat dalam buku teks muka surat 118 dan 119. Okey, kita lihat daripada awal kronologi perluasan kuasa dinasti Brooke berlaku di Kuching apabila James Brooke memperoleh kawasan Kuching yang merangkumi dari Tanjung Datu ke Sungai Samarahan. Siapa tahu Tanjung Datu ni di mana? Tanjung Datu ni ialah di kawasan kalau nak pergi ke Sematan tu biasa tempat orang ambil gambar signboard 0 km Pembor New Highway. Itu Tanjung Datu serta Sungai Samarahan. Okey. Pada tahun 1840-an pula James Brooke menguasai Batang Lupa dan Sungai Saribas. Sorry, ada sedikit error typing. Dan Sungai Saribas. Okey, seterusnya ialah pada tahun 1853 penentangan orang Iban di Saribas dan Batang Lupa berjaya ditumpaskan dengan menggunakan alasan menghapuskan lanun. Okey, manakala tahun 1853 pula James Brooke memperoleh kawasan Sadong, Batang Lupa, Saribas dan Kalaka. Sebagai balasannya, separuh daripada hasil pendapatan wilayah ini diberikan kepada Sultan Abdul Mumin. Okey, seterusnya ialah pada tahun 1861 pula Sultan Abdul Mumin menyerahkan Sungai Rajang kepada James Brooke dengan bayaran $4,500 Sepanyol setahun kerana membantu menghapuskan kebangkitan orang tempatan. Kawasan yang terlibat ialah Oya, Mukah, Tatau dan Bintulu. Okey, seterusnya ialah pada tahun 1883 orang Kayan yang menduduki kawasan Sungai Baram bangun menentang Kesultanan Brunei. Okey, jadi Sultan Brunei
bukan sungai, Sultan. Sultan Brunei menyerahkan Baram dan seluruh lembangan Sungai Baram kepada Charles Brooke dengan bayaran sebanyak $4,200 Spanyol setahun. Okey, seterusnya ialah pada tahun 1885, Charles Brooke memperoleh kawasan di Sungai Terusan dengan bayaran $4,500 Spanyol yang diserahkan kepada Temenggung yang menguasai kawasan itu. Tindakan diambil bagi menyelesaikan isu pembunuhan beberapa peniaga Sarawak oleh orang Murut. Seterusnya kita lihat pada tahun 1890, Charles Brooke memperoleh kawasan di Limbang. Ini berlaku apabila penduduk Limbang bersetuju untuk menyertai Sarawak dan seperti biasa Sultan Brunei menerima bayaran sebanyak $6,000 Spanyol. Okey, kemudian pada tahun 1905, Kerajaan Sarawak ni kerajaan Brooke lah, yang memperoleh hak terhadap lawas yang dimiliki oleh SPUB pada 12 Januari 1905 dan sepadan lawas itu kekal sehinggalah ke hari ini. Okey, sebelum kita pergi tajuk ini, saya minta kamu buka grup WhatsApp. Saya ada bagi link quizy. Jadi sila jawab. Okey. Saya ada bagi link quiz, nanti saya hantar sekali lagi. Okey, cuba lihat grup WhatsApp, ada tak link yang cikgu bagi? Okay, kalau ada sila masuk sila masuk. Okey, sila masuk kuis tersebut, quizy. Okey, kalau sudah masuk bagi tahu siapa yang sudah masuk? Okey, baru 7 orang baru 7 orang. Okey. Okey, saya juga ada masukkan dalam message ni. Okey. Baru 23 orang. Okey, dalam tu ada soalan objektif sebanyak 10 soalan Jadi sila jawab.
Okey. Okay, jawab dulu. Soalan objektif. 10 soalan yang berkaitan dengan tajuk yang kita baru pelajari tadi. Okay, yang belum masuk lagi masuk Sekarang kita tengah live kuis sejarah. Okey, kalau sudah habis bagi tahu Kalau sudah habis jawab 10 soalan tu bagi tahu cikgu. Okey, ada yang sudah selesai. Okey. Ada yang sudah selesai. Okey, cikgu bagi masa 1 minit lagi sebelum cikgu tamatkan kuis ini. Okey, sudah cikgu tamatkan kuis ini. Jadi boleh lihatlah ranking masing-masing. Okey ni dia ada ranking. Nombor 1 siapa, nombor 2 siapa, nombor 3 siapa. Okey, mari kita lihat Kita lihat soalan demi soalan. Jadi kita lihat soalan demi soalan. Okey, yang pertama sekali pertama ni kita secara lalulah kita bincangkan mengapakah Sultan Brunei menghantar Pangeran Indra Mahkota di kawasan Sungai Sarawak? Jawapan dia ialah menguasai ekonomi. C.
Yang kedua, pada tahun 1820-an dalam kalangan masyarakat Melayu tertumpu di lidah tanah yang terletak di Sungai Sarawak. Apakah kepentingan kawasan tersebut? A. Sebagai pusat perdagangan. Yang ketiga, mengapakah Pangeran Raja Muda Hashim meminta bantuan James Brooke? Okey, jawapan dia D. Menyelesaikan perbalahan antara pembesar tempatan. Seterusnya ialah antara berikut yang manakah strategi James Brooke untuk mendapatkan Sarawak? Okey, jawapan dia ialah 3 dan 4, iaitu kehadiran Angkatan Tentera Laut British ke Brunei, dan yang kedua, 4, memaksa pembesar tempatan menerima presiden. Okey, seterusnya maklumat berikut berkaitan dengan perjanjian yang melibatkan James Brooke di Sarawak, iaitu perjanjian 1841. Soalan dia, perjanjian 41 dan perjanjian 1842. Apakah kesan daripada kedua-dua perjanjian tersebut? Jawapan dia ialah C. Menamatkan kekuasaan Kesultanan Brunei di Sarawak. Seterusnya ialah apakah tujuan penghantaran kapal HMS Dido yang dimiliki oleh Angkatan Tentera Laut British ke Sarawak? Jawapan dia ialah A. Memerangi ancaman Lanun. Seterusnya ialah James Brooke berjaya memperoleh sokongan daripada sebahagian orang tempatan. Siapakah orang tempatan yang menyokong James Brooke? Jawapan dia ialah orang Melayu dan orang Iban. Seterusnya ialah maklumat berikut berkaitan dengan strategi pengukuhan kuasa James Brooke di Sarawak. Pernyataan dia menghapuskan tokoh tempatan yang menentang kedudukan James Brooke. Soalan dia, siapakah tokoh tempatan yang dibuang oleh James Brooke ke Singapura? Jawapan dia Sharif Masaho. Seterusnya ialah bagaimanakah tindakan James Brooke untuk memperkukuhkan pertahanan di Sarawak? Jawapan dia ialah penubuhan Ranger Sarawak. Okey, akhir sekali, Sultan Abdul Mumin telah menyerahkan Sungai Serajan kepada James Brooke. Mengapakah Sultan Abdul Mumin bertindak demikian? Jawapan dia ialah membantu menghapuskan kebangkitan orang tempatan. Okey, 10 soalan saja, tahniah kepada yang berjaya menjawab hampir ke semua soalan. Yang paling tinggi ialah pelajar menjawab 8 soalan betul. 8 soalan dengan betul. Okey, sekarang kita kembali ke slide tadi. Okey, kita masuk ke tajuk seterusnya, iaitu 5.3 perluasan kuasa syarikat Borneo Utara di Sabah, ataupun singkatan dia ni SBUB. SBUB. Okey, pertama sekali kita lihat Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu serta ketua-ketua bebas sebenarnya sudah menguasai pentadbiran Sabah sebelum kedatangan orang asing ataupun orang Eropah. Okey, kemudian pemodal asing berminat ke atas Sabah kerana kedudukan Sabah yang strategik dan mempunyai potensi ekonomi yang besar, dan cara mereka nak menguasai Sabah ialah dengan melalui pajakan, pembelian dan perjanjian, dan akhirnya Sabah berjaya dikuasai oleh pemodal asing. Seterusnya diambil alih oleh Syarikat Borneo Utara British, SBUB. Okey, seterusnya ialah kita lihat kemakmuran Sabah menarik pemodal asing. Apakah faktor yang menarik minat pemodal asing, terutamanya pemodal Eropah, untuk menguasai Sabah? Yang pertama, kedudukan yang strategik. Okey, apakah kedudukan strategik ni? Mari kita lihat. Okey, Sabah terletak di tengah-tengah laluan perdagangan antara China dan Singapura. Okey, kedudukan Sabah berhampiran dengan Pulau Pahlawan yang merupakan laluan maritim bagi kapal-kapal dagang untuk ke China dan Jepun. Sabah penting dalam aktiviti perdagangan yang melibatkan Kepulauan Sulu hingga New Guinea dan Australia.
Manakala pelabuhan di sepanjang pantai barat dan timur Sabah merupakan pelabuhan semula jadi yang juga strategik. Di situ kapal boleh berlabuh dengan selamat daripada tiupan angin monsun. Contoh pelabuhan ini ialah di Teluk Gaya, pelabuhan Teluk Gaya. Okey, seterusnya yang kedua, faktor yang kedua ialah kekayaan ekonomi. Okey, kekayaan ekonomi Sabah sebenarnya menjadi perhatian sudah lama dalam kalangan pemodal asing. Hasil ekonomi Sabah pula sebenarnya sudah lama memasuki pasaran antarabangsa. Contohnya sarang burung, sagu, rotan, getah perca, gamat dan sirip ikan yu. Okey, barang-barang ini didagangkan oleh masyarakat tempatan dengan pedagang-pedagang asing yang datang ke Sabah. Contohnya sarang burung yang mendapat permintaan tinggi di pasaran Cina. Manakala pedagang barat yang berminat mendapatkan barangan Cina menjadikan sarang burung sebagai barangan dagangan mereka. Manakala di kawasan dataran dan lembah, tanaman seperti indigo dan kapas dapat hidup dengan subur. Okey, sebenarnya pertanian komersial dijalankan dengan giat sebelum penguasaan SBUB terhadap Sabah. Itu dua faktor yang menarik minat pemodal asing untuk menguasai Sabah. Okey, kita lihat Sabah sebelum penguasaan Syarikat Borneo Utara British. Okey, sebelum perluasan kuasa SBUB di Sabah, Pulau Belambangan dan Pulau Labuan sebenarnya telah dimiliki oleh kuasa British. Okey, di Pulau Belambangan, Alexander Dalrymple membuat perjanjian dengan Kesultanan Sulu pada tahun 1763. Beliau mengibarkan bendera British di Pulau Belambangan yang menandakan pulau tersebut menjadi milik British. Namun beliau menghadapi masalah termasuklah serangan Lanun. Akhirnya British meninggalkan pulau ini pada November 1805. Pulau yang kedua ialah Pulau Labuan. Okey. Di Pulau Labuan, James Brooke mengadakan perjanjian dengan Sultan Brunei berhubung dengan Pulau Labuan. Perjanjian tersebut bertujuan meluaskan daerah kekuasaannya lagi. Okey, oleh itu Sultan Brunei menyerahkan Labuan kepada British pada 18 Disember 1846. British bertanggungjawab menumpaskan lanun di kawasan tersebut serta melindungi perdagangan di sanalah. Kemudian James Brooke juga dilantik sebagai gubernur yang pertama bagi Pulau Labuan. Okey, seterusnya kita lihat pertapakan Syarikat Borneo Utara British SBUB di Sabah. Okey, seperti yang telah kita tahu, kedudukan strategik dan potensi kekayaan Sabah menarik perhatian pemodal asing. Mereka menggunakan banyak cara untuk mendapatkan Sabah seperti menyewa, memajak dan mengadakan perjanjian dengan Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu. Okey, cara pertapakan SBUB. Pada tahun 1865, Charles Lee Moses menyewa Sabah daripada Sultan Brunei selama 10 tahun. Okey, sementara tu kamu boleh lihat dalam buku teks buku surat 122. Okey. Seterusnya ialah Moses menjual haknya kepada J.W. Torrey dan T.B. Harris. Imanis pula dijadikan sebagai pusat kegiatan perdagangan mereka. Seterusnya ialah pada tahun 1878, Alfred dan Edward Dent memajak pantai timur Sabah daripada Sultan Sulu. Kemudian Overbeck bekerjasama dengan Alfred dan Edward Dent untuk memajukan Sabah. Seterusnya, Torrey menjual haknya kepada Baron Gustavon Overbeck. Kemudian pada tahun 1881, Alfred Dent dan adiknya menubuhkan British North Borneo Provisional Association Limited dan mendapat piagam pada 1 November 1881. Okey, seterusnya Borneo Utara menjadi negeri naungan British pada tahun 1888. SBUB memerintah Borneo Utara sehingga tahun 1942.
Okey, seterusnya tajuk perluasan kuasa syarikat Borneo Utara British SBUB. Okey, apa yang kita dapat lihat di sini ialah kerajaan British memberikan piagam diraja kepada SBUB, iaitu memberi kuasa kepada SBUB untuk memiliki Sabah. Piagam diraja mengiktiraf kedudukan SBUB sebagai wakil kerajaan British. Ini secara tidak langsung berlaku perluasan kuasa British ke atas Sabah. Okey, ada syarat untuk menerima piagam diraja. Yang pertama ialah SBUB menerima penasihat British. Yang kedua, SBUB hendaklah melantik pegawai takbir daripada pegawai yang diakui oleh British. SBUB juga hendaklah memelihara adat resam, agama dan undang-undang penduduk tempatan. Seterusnya, SBUB mestilah memerintah Sabah dengan adil dan saksama. Dan Sabah juga tidak dibenarkan diserahkan kepada pihak lain tanpa kebenaran British. Okey, matlamat utama SBUB ialah ada dua, iaitu pembangunan ekonomi melalui eksploitasi sumber yang terdapat di Sabah. Yang kedua, melindungi dan mempertahankan hak-hak masyarakat tempatan. Okey, melalui piagam juga, SBUB mempunyai kuasa mentadbir Sabah, iaitu Sir Rutherford Alcott menjadi presiden pertama. Alfred Dan pula dilantik sebagai pengarah urusan. Tapi kuasa sebenar syarikat ialah terletak di tangan kalangan pemodal di London, iaitu di Britain, di England. Okey, di Sabah sistem birokrasi diterajui oleh gubernur. Gubernur yang pertama bernama William Hook Treacher, iaitu yang memerintah daripada tahun 1881 hingga 1887. Okey, sebelum kita pergi ke latihan pengukuhan, okey, saya nak okey, jangan saya okey. Okey, ini objektif PDPR kita dan kriteria kejayaan murid. Saya nak setiap pelajar membentuk kumpulan masing-masing, okey, dan setiap kumpulan dikehendaki buat dalam sekeping kertas lah, buat peta buih berkaitan dengan objektif PDPR kita dan kriteria kejayaan murid. Okey, nombor 1 kumpulan sudah ada. Nombor 1 kumpulan 1 dan 2. Kumpulan 1 dan 2 yang buat. Okey, nombor 2 objektif nombor 2 kumpulan 3 dan 4. Okey. Objektif ketiga ialah kumpulan 5 dan 6. Okey. Okey, cikgu bagi masa selama 10 minit untuk kamu membincangkan perkara ini bersama dengan ahli kumpulan masing-masing, dan selepas 10 minit cikgu mintalah wakil daripada kumpulan menerangkan pendapatan yang telah dibincangkan itu. Okey. Okey, boleh buat sekarang. Boleh buat pembincangan sekarang gunakan peta buih ataupun peta minda. Okey, nombor 1 kumpulan 1 dan 2. Nombor 2 kumpulan 3 dan 4. Nombor 3 kumpulan 5 dan 6.
Okay, pastikan kamu berbincang sama ahli-ahli kumpulan. Okay, ada lebih kurang 5 minit lagi 5 minit lagi sebelum setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan masing-masing. Okay, ada 3 minit lagi. Okey, masa sudah pun tamat. Jadi okey, masa sudah tamat Jadi saya minta kumpulan 6 dahulu bentangkan hasil perbincangan kumpulan anda Okey, sila buka mic wakil daripada kumpulan tu lah. Kumpulan 6 kumpulan 6.
Kepada kumpulan 6, Queenie Bong, Queenie Jong, Stephanie. Okay, Stephanie. Sila bentangkan hasil perbincangan. Okay. Mana Stephanie? Sudah selesai ke belum? Ataupun yang lain? Miko Stella, Wong Hemping. Siapa antara ahli kumpulan 6 ni yang nak bentang ni? Saya. Okey, boleh. Okey, silakan. Objektif nombor 3 kan. Nombor 3, menjelaskan 4 syarat yang mesti dipatuhi oleh SBUB untuk menerima piagam diraja. Syarat yang perlu dipatuhi oleh SBUB untuk menerima piagam diraja adalah seperti SBUB menerima penasihat British. SBUB perlu memelihara adat resam agama dan undang-undang penduduk tempatan. SBUB hendaklah memerintah Sabah dengan adil dan sesama. Selain itu, SBUB mesti melantik pegawai tadbir daripada pegawai yang diakui British. Dan SBUB tidak dibenarkan menyerahkan Sabah kepada pihak lain tanpa kebenaran British. Okey, boleh buka kamera sekejap. Mana tengok gambar itu peta buih. Ada tak? Stephanie? Ada tak gambar peta buih yang kamu lakarkan? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, tak apa. Okey, seterusnya kumpulan 1. Siapa nak bentang? Kumpulan 1. Kumpulan 1 ini terdiri daripada Andrian, Elwin, Elisha, Elvin, Antonius, Aviona. Siapa nak bentang? Saya, cikgu. Okey, siapa? Aviona, okey. Okey. Kalau boleh buka kamera. Buka kamera. Buka kamera Okey. Okey. Saya akan jelaskan 5 usaha tindakan James Brooke mengukuhkan kuasa di Sarawak. Pertama, menjalankan aktiviti pengambaran di antara Sarawak dan Singapura dengan kapal royalis. Kedua, membina benteng dan kubu yang dilengkapi dengan meriam. Ketiga, memperoleh sokongan kewangan daripada sebahagian orang Melayu dan Iban. Keempat, menyokong pengiran Matusin hingga membolehkan Brooke mempecahkan kekuatan masyarakat tempatan di Mukah. Kelima, memperoleh bantuan dan sokongan daripada tentera laut di British. Dan yang ekstra, yang keenam, menentang kebangkitan orang tempatan. Itu saja. Okey, itu saja. Terima kasih kumpulan 1 Aviona. Kemudian seterusnya kita persilakan kumpulan 3. Kumpulan yang ketiga. Siapa nak bentang? Saya. Okey, Fakrul Okey. Buka kamera, Okey. Dua faktor yang menarik minat pemodal asing untuk menguasai Sabah adalah kedudukan yang strategik dan kekayaan ekonomi. Okey, jelaskan. Itu poin saja, boleh jelaskan. Jelasan secara ringkas. Contohnya kekayaan ekonomi itu. Sabah berada di tengah-tengah laut. Perdagangan di antara China dan Singapura
dan sebab Okey. itu Sabah mempunyai kedudukan yang strategik. Selain itu, Sabah juga berhimpiran dengan laluan Pulau Palawan merupakan laluan maritim untuk berlayar ke China dan Jepun. Contoh hasil ekonomi Sabah pula adalah sarang burung, sagu, gamat dan sirip ikan hiu. Itu saja. Okey, terima kasih Fakrul. Kumpulan 3 tadi kan? Okey, seterusnya kumpulan 5. Kumpulan 5. Siapa nak bentang? Kumpulan 5. Kumpulan 5. Kumpulan 5. Siapa ni? Joycelyn, Lee Lok Ying, Law Fan Jiang, Amirul, Zuhimi, Natasha, Ivet. Siapa nak bentang? Kumpulan 5. Hello kumpulan 5. Siapa wakil kamu? Okey, kumpulan 5. Okey, kumpulan 5 Masa sedang berjalan. Saya cikgu. Okey, Natasha. Natasha ke? Ya. Okey, Natasha. Sila buka kamera Okey, kejap. Okey. 4 syarat yang mesti dipatuhi oleh SBUB untuk menerima piagam diraja ialah SBUB perlu menerima penasihat British. Kemudian SBUB perlu memelihara adat resam, agama dan undang-undang penduduk tempatan. Dan SBUB hendaklah memerintah Sabah dengan adil dan saksama. Kemudian SUB mesti melantik pegawai tadbir daripada pegawai yang diakui British. Dan yang terakhir adalah SBUB tidak dibenarkan menyerahkan Sabah kepada pihak lain tanpa kebenaran British. Itu saja. Itu saja. Terima kasih Natasha daripada kumpulan 5. Seterusnya kumpulan yang kedua. Kumpulan yang kedua, siapa wakil? Kumpulan kedua. Siapa wakil kumpulan 2? Masa tak banyak Kita sampai pukul 3 saja. Kejap cikgu, kejap. Okey, Senilia Okey. Kumpulan 3 ni kumpulan 3 tadi. Terdiri daripada kumpulan 3 sudah kan? Kumpulan 2 silap saya. Kumpulan 2. Patricia, Britna, Catherine Arabella, Catherine Frances, Senilia, Chelsea, Sherilyn. Okey. Sudah sedia? Okey, kumpulan 3, kumpulan 4 kumpulan 2, kita masih menunggu. Ambil bagi. Okey, Senilia sudah sedia? Okey. Okey, dipersilakan. Antara 5 usaha James Brooke mengukuhkan kuasa di Sarawak adalah dengan menggunakan kekuatan tentera. James Brooke memperoleh bantuan dan sokongan dari tentera laut British. Yang kedua, menentang kebangkitan orang tempatan. James Brooke menganggap kebangkitan orang tempatan sebagai lanun. Isu ini menjadi alasan tindakan meluaskan kuasa di kawasan orang Iban sebagai tindakan yang sah dan mendapat sokongan di British. Yang ketiga, memperoleh sokongan sebahagian masyarakat tempatan. James Brooke berjaya memperoleh sokongan daripada sebahagian orang tempatan termasuklah sebahagian orang Melayu dan Iban. Yang keempat, mengambil kesempatan daripada pertelingkahan yang wujud dalam masyarakat tempatan. Di Muka, James Brooke menyokong pengiran Matusin yang berkonflik dengan pengiran Ersat.
Pangeran Ersat dan anaknya Pangeran Nipah lebih dihormati oleh penduduk tempatan. Brooke menyokong Pangeran Matusin hingga membolehkan Brooke memecahkan kekuatan masyarakat tempatan di Buka. Yang terakhir, sokongan kewangan. Dalam usaha meluaskan kuasa di Sarawak, James Brooke memperoleh sokongan kewangan daripada pemodal Eropah terutamanya Baroness Angela Burdett Counts. Itu saja cikgu. Terima Itu saja. kasih. Terima kasih Senilia. Seterusnya kumpulan terakhir, kumpulan 4 Farah Amani, Gabriela, Firenzi, Yureni, Ivy dan Jacqueline. Siapa nak bentang ni? Kumpulan 4. Saya cikgu. Okey, Jacqueline Sila bentang. Dua faktor yang menarik minat pemodal asing untuk menguasai Sabah ialah yang pertama, kedudukan yang strategik iaitu pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai barat dan timur Sabah merupakan pelabuhan semula jadi yang strategik. Kapal boleh berlabuh dengan selamat daripada tiupan angin monsun. Antara pelabuhan utama termasuklah di Teluk Gaya. Yang kedua pula, kekayaan ekonomi Sabah seperti sarang burung, sagu, rotan, getah perca, gamat dan sirip ikan hiu yang telah lama memasuki pasaran masyarakat. Sebagai contoh, sarang burung mendapat permintaan yang tinggi dalam pasaran di China dan keadaan ini menyebabkan pedagang barat yang berminat mendapatkan barangan China menjadikan sarang burung sebagai barang dagangan yang penting untuk dibawa ke China. Okey, terima kasih kumpulan terakhir tadi. Jadi sebelum kita mengakhiri PDPR kita, okey, cikgu sekali lagi ucapkan terima kasih kehadiran kamu semua dalam kelas ini. Dan kita kena kesimpulan dia tadi yang pertama tadi, bahagian pertama kita belajar tentang bagaimana dinasti Brooke meluaskan kuasa di Sarawak. Usaha-usaha yang dilakukan oleh James Brooke ataupun dinasti Brooke lah. Selepas James Brooke ada Charles Brooke, Charles Bynum Brooke. Dan bahagian kedua tadi kita belajar tentang Sabah, bagaimana SBUB menguasai Sabah, sebuah syarikat berpiagam daripada Britain. Okey, sekian saja PDPR kita pada hari ini. Sebelum cikgu tamatkan kelas kita, sila salin soalan ni, 2 soalan cikgu beri. Okey. Okey, soalan latihan pengukuhan ini soalan esei ni. Jadi 2 soalan sahaja. Yang pertama, soalan pertama, bagaimanakah James Brooke meluaskan kuasa di Sarawak? Itu 8 markah. Yang kedua, jelaskan kemungkinan yang akan berlaku pada hari ini jika Sabah tidak dikuasai oleh SBUP. Ini sebagai kerja rumah lah. Kalau di sekolah kerja rumah, ini sebagai latihan pengukuhan. Okey, sila salin sekarang.